Na'udzubillah, kalau kau mati dalam su'ul khatimah, bermakna mati dalam keadaan iman, syahadat tak dapat dipertahankan. 100 orang bacakan Quran 100 kali khatam setiap 100 hari sekalipun, satu huruf pun tak dapat pahalanya. Walau dosa besar sekalipun, sedikit diansurkan boleh ampun juga. Merdeka, orang-orang tua-tua kita dulu susah payah nak keluarkan penjajah daripada bumi kita. Kita dah tinggal hidup ngecap kemudahannya saja. Jangan pula kita mengambil penjajah untuk menjajah fikiran kita. Kita ambil cara hidup mereka, kita ambil hiburan mereka, kita ambil akhlak mereka. Jangan ya. Kita merdeka, biar merdeka yang betul-betul. Mereka jiwa raga, bebas aku nak ibadat kepada Allah Ta'ala, bebas aku nak jadi yang taat kepada Allah Ta'ala, bebas aku nak mengikut syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kita yang menjajah akal dan fikrah kita, kalah-kalah menjajah tanah air kita, menjajah bangsa kita ya. Sebut orang Melayu, bagaimana Laksmana Hang Tuah mengatakan ya, tidak Melayu hilang di bumi ya, tidak Melayu hilang di dunia. Betul. Melayu yang macam mana? Melayu yang makan dadah, Melayu yang joget lompat-lompat, bukan. Melayu yang macam dia. Melayu yang macam dia tidak akan hilang di dunia. Berapa banyak dah nak hasilkan Melayu macam dia, yang taat, yang jujur, yang ikhlas, yang takwa kepada Allah Ta'ala, yang ilmunya tinggi. Kalau boleh, semua nak yang macam dia. Kalau tidak pun, mudah-mudahan majoriti yang baik masih ada, yang tak baik tu hanya minoriti saja. Mudah-mudahan. Takdirlah. Majoritinya buruk, majoritinya jelek, majoritinya busuk. Pisang standar, hampir semuanya yang busuk. Hanya satu sisir saja yang baik. Mudah-mudahan satu sisir yang baik ini dapat menebus satu tandan yang busuk. Dari tidak mesti kita bilang kuantitinya semuanya. Kalau boleh kita nak semua kuantiti. Setiap yang nama bangsa Melayu, semua berakhlak mulia, berjiwa perkasa, takwa kepada Allah Ta'ala, taat, aman damai, harmoni. Seberapa daya kita nak yang begitu. Tak dapat, biarlah yang rosak itu yang minoriti. Tak dapat, rupanya yang rosak yang majoriti. Biarlah yang minoriti yang baik ini, tetapi dia mengatasi majoriti yang tak baik. Itu kita harap. Pasti. Itu maksud Melayu tidak akan hilang di dunia. Melayu yang taat, Melayu yang takwa, Melayu yang tak timbulkan huru-hara, Melayu yang adat dikelek, syarak dijunjung, sampan kolek mudik ke Tanjung, hati-hati jalan dipaya, adat dikelek, syarak dijunjung. Tidak Melayu hilang di dunia ya, tidak Melayu hilang di dunia. Itu kita harapkan dia senantiasa. Kenapa kalau hari merdeka kita selalu kaitkan dengan bangsa Melayu? Sebab ini namanya tanah Melayu. Ini namanya tanah Melayu ya. Jadi masa yang dijajah tu pun masih ketika dijajah namanya belum Malaysia. Masih namanya alam Melayu. Alam Melayu yang dijajahnya itu. Tapi merdeka dah jadi namanya Malaysia. Maka apabila kembali, dia tengoklah daripada asalnya dahulu ya, bumi Melayu kita. Mudah-mudahan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini anak-anak kita yang kecil-kecil ya, patutlah Nabi bilang ya, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca segala kejelekan, punca segala keburukan. Apalah, tak adalah sangat bukannya apa, aku kumpul harta pun diharuskan apa? Aku bukan apa, aku kasih anak aku sedikit kemewahan, benda diharuskan. Habis takkan anak aku nak aku hidup mewah, aku ada harta, anak aku nak pakai selipar Jepun saja, nak pakai beg pun beg kampin saja. Apa salahnya kemewahan? No. Rasulullah dah bilang, setiap anak lahir daripada keadaan fitrah, segala bapaknya meyahudikannya, menasranikannya dan memajusikannya. Meyahudikannya itu bermakna materialistik, mata benda, nak mewah, nak hebat, nak itu, nak ini. Nasrani hiburan. Majusi ialah apa? Khurafat, benda-benda khurafat. Baik, nakkan dunia, nakkan itu. Dari kecil anak kita dah dikasihkan kemewahan, sampai akibatnya apa tahu? Dia tak pernah rasa susah. Oh tak apa, anakku dari lahir sampai mati tak rasa susah. Yang susahnya apa? Susah apa yang menimpa? Nabi dah bilang raksu kulli khati'ah lah. Jangan kasih anak kita kemewahan dunia sebanyak-banyak. Nanti apabila dia dapat kemewahan dunia, dia jadi orang yang tak kunjung puas.
Itu dia punya dahaga, dia punya haus, dia punya rakus tentang dunia. Sampailah nanti dia dah dapat dunia, dia dah ada macam-macam keduniaan, dia dah ada macam-macam harta pun dia rasa tak puas, dia rasa tak kenyang lagi. Dia nak lebih banyak, padahal dah kaya lebih pada orang kampung lain, padahal kebunnya lebih banyak pada orang lain. Tetapi dia punya tamak kala-kala orang miskin. Patutnya yang nak rakus, nak banyak, orang yang miskin. Aku kepingin nak ada kebun, aku kepingin nak buka kedai runcit. Satu hal juga, dalam sekampung dia dah paling kaya, tetapi dia jadi pasal cinta dunia, dia punya rakus kala-kala orang miskin. Nak tambah lipat ganda lebih kaya, segala-galanya dikautnya, haram pun dikautnya, hak orang pun. Dahlah dia dah kaya, dalam satu kampung dia jadi paling kaya, dia nak jauh lebih kaya. Dan ketika dia nak jadi lebih kaya, dia tak peduli yang dia kaut tu daripada orang miskin tak orang miskin. Itu jahatnya kalau cinta dunia. Jangan kita ingatkan, alah setakat cinta dunia bukan apa sahajalah. Dengan keduniaan ada kedudukan, kita boleh jadi menderma, boleh zakat, boleh apa. Dermanya 50 sen. Dengan nisbah kekayaan yang begitu, dermanya tu kira 50 sen. Zakatnya tu hanya kadang 3 sen. Tetapi yang dia punya foya-foya, berdozin-dozin. Begitu ya. Jadi jangan kasihan anak kita dunia. Kalau anak kita dah terbiasa dengan dunia, temahak, akan jadi temahak. Padahal dia dah kaya, kita dengan kita beri dia kemewahan, dengan kita berikan dia kekayaan, dengan kita beri dia keselesaan, patut cukup-cukup nak. Apabila kau dewasa, kau ibadat pula. Makin perakusnya kala-kala orang miskin. Padahal dah kaya nanti anak kita. Jangan. Nanti akan perakus, akan ambil semua. Dan yang diambil tu tak peduli pula hanya daripada orang miskin, daripada orang kaya pun dia fahamnya semua. Na'udzubillah. Didik anak-anak kita dia sifat qanaah. Jangan suka perkara-perkara keduniaan, perkara-perkara kemewahan. Akibatnya kita kan bagus, tak bagus. Jadi lupa daratan. Kan bagus mewah. Bagus kalau mewah yang lillahi ta'ala. Mewah dah over-over tambahan pula. Bagus kalau kau mewah dan kau sama-sama bawa orang lain mewah. Tak bagusnya kalau kau seorang satu-satunya yang mewah, orang lain semuanya kau gasak. Satu kampung sempit, susah nak makan pun, kau seorang paling kaya lipat kali ganda. Itu tak bagus punya kemewahan. Akan timbul macam-macam semuanya. Akan timbul, patutlah ra'su kulli khati'ah. Punca segala kejelekan, secara keburukan. Nanti sampai sanggup nak maruah diri pun digadai. Allah, na'udzubillah min zalik ya. Hati-hati, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, hampir kefakiran bawa kepada kekafiran. Betul kan? Ada hadis Nabi. Engkau jangan tosing orang fakir. Tengok hampir kafir. Mana lagi bahaya? Fakir ke kaya? Kaya lagi bahaya. Kalau dah fakir yang tak ada apa benda, boleh hampir kepada kekafiran. Ini kan pula yang kaya raya. Dan dia memang member dia pun orang kafir. Dan juga memang cari hidup dia pun tak macam orang Islam. Terlebih hampir dengan kekafiran. Kena faham cakap Nabi itu. Kalau kita pandang teliti-teliti, dah fakir yang tak ada apa benda pun boleh hampir kepada kefakiran. Na'udzubillah, sampai dia boleh sampai hilang syahadatnya kerana nakkan harta, nakkan apa semua, nakkan sedikit kemewahan. Kalau dah fakir yang tak ada apa benda pun boleh hampir kepada kekafiran, apatah lagi yang kaya raya dan suka foya-foya. Allah, sedangkan orang miskin masuk syurga 500 tahun lebih cepat pada orang kaya. Itu pun hampir kepada kefakiran. Betapa pula yang kaya raya. Senogot. Jangan kasih anak kita bergelimangan dengan harta benda kemewahan dunia. Jangan kasih anak kita banyak hiburan. Alah tak apalah, bukannya apa, sekali-sekali hibur hati. Hibur hati dah hibur hati. Macam-macam dia nak hibur hati. Macam-macam dia nak hibur hati. Tak cukup dengar lagu, nak nonton. Tak cukup nonton, nak lakon. Tak cukup nak lakon, nak nikmati segala-galanya. Nak tengok macam apa, nak jadi apa, bagaimana yang dia lakonkan itu. Sukakan punya hiburan, tak cukup ada isteri, orang lain punya isteri pun dia nak kacau. Tak cukup satu perempuan, nak macam-macam perempuan. Tak cukup perempuan, jantan pun dia nak juga. Puncanya pasal apa? Hiburan tak terkawal. Hiburan tak terkawal. Pasal hiburan tak terkawal, tak cukup, tak memuaskan terhiburnya hati dia. Tak cukup satu isteri, nak dah boleh bertukar-tukar pasangan. Tak cukup juga. Dulu kan orang bilang pergaulan bebas laki-laki perempuan. Terlampau bebas tak dibenteras, jadi bukan hanya laki-laki perempuan, sampai tak cukup yang tak cukup dengan perempuan satu isteri,
Boleh 4, tak cukup nak tukar tanpa kahwin. Tak ada sifat tanggungjawab. Tak cukup perempuan, jantan pun dia nak. Kau tengok, tak lama lagi kalau benda ni diluluskan, nanti beruk pun dia nak. Akan dekat sepanduk, kami nak kahwin dengan beruk, kahwin dengan beruk. Tengok nanti. Tengok ya. Kalau PL dah macam beruk, tak lama nak kahwin macam dengan beruk. Na'udzubillah min dzalik ya. Begitu. Tengok. Dulu pergaulan bebas, kita tak orang pernah tak apa, zaman dah moden. Apa jadinya? Tak cukup sana anak haram, sana anak buang tong sampah semua begitu. Tak cukup, tiba-tiba bertukar selera lain pulaknya. Nanti bertukar lagi lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Jaga anak kita jangan ada sifat keyahudian, jangan ada sifat kenasranian, jangan ada sifat kemajusian, percaya khurafat, perkara-perkara yang bukan, perkara-perkara mistik semua tu. Hidup alam nyata. Suka cari guru yang ada pelik-pelik surah apa semua tu. Suka benda-benda yang aneh-aneh. Semua tu bukan. Kita belajar tu tengok hal Tok Kepala. Ada dengar cerita Tok Kepala menurun tak? Aku didatangi pendeta. Ada? Tak ada. Sekarang banyak yang belajar sama guru sana guru sini. Wah, aku didatangi satu suara gaib. No such thing. Kembali ke alam nyata. Belajar fiqah, belajar yang betul-betul. Saya kadang-kadang orang tanya, Ustaz, boleh jelaskan tak apa tentang perkara-perkara di alam malakut sana? Penjelasannya memang ada. Perkara-perkara yang disampaikan, dikupas oleh ulama pun ada, walaupun tak selalu dibentangkan. Cuma yang bertanya ni sesuai untuk kita bentangkan ataupun tidak. Nanti kita tanya. Saya mau tanya. Nanti dah khatam bab wudu. Yang bab wudu wajibnya sampai sini. Sunatnya sampai mana? Sempurnanya sampai mana? Belum belajar Ustaz. Itulah jawapannya. Apa jawapannya? Jawapannya kau belajar fiqah dulu. Kau belajar bab wudu, kau belajar bab air dulu. Jangan kau sibuk nak tanya alam malakut, alam apa semua itu ya. Kau belajar tentang perkara yang hubung kait dengan kita dahulu, sembahyang, wudu, bab air, batal sembahyang. Itu pun kau tak clear. Macam mana kau nak belajar yang lebih tinggi lagi? Syariat pun kau tak clear. Macam mana kau tiba-tiba nak jadi lebih pada makrifat? Tak boleh. Nanti salah channel nanti. Na'udzubillah. Kerana terlampau cerita-cerita, maka ditipu, diperdaya oleh syaitan ya. Sambung baca kitab Syarhus Salikin kita sampai muka surat 36. Terus adab orang belajar serta gurunya. Baik, kita dah belajar. Adab belajar terbagi kepada 2. Satu ialah persediaan sebelum menghadap guru, self preparation. Yang kedua ialah adab depan guru. Persediaan sebelum menghadap guru 7 perkaranya. Yang pertama ialah nak menghadap itu mesti kena bersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang kotor. Sebab ibadat ialah belajar ialah ibadat hati. Ibadat tak boleh tidak, mesti kena suci. Ibadat mesti kena suci. Jadi dibersihkan daripada segala sifat-sifat yang kotor. Kita ulang ya, kita tengok ya. Betul. Yang pertama ialah bersihkan hati daripada segala sifat-sifat yang kotor. Ujub, hasad, dengki, tak ada model dapat belajar ilmu. Sebab hati kau berkuman, hati kau bernajis, maka tak dapat dah ilmu. Ilmu itu adalah nur dipancar oleh Allah, tak akan dimasukkan dalam kalbu yang kotor. Jadi yang pertama, bersihkan hati daripada sifat-sifat yang kotor. Yang kedua, bersihkan hati daripada selain ilmu. Nak pergi belajar dekat Mesir, sibuk nak pergi tengok shopping sana, tengok shopping sini. Nak pergi belajar dekat Hadramaut, tapi asyik main handphone saja. Nak belajar, dah ingat aku nak belajar, nak sambung belajar. Sampai sana nak kahwin. Sudah, habislah. Tumpukan hatta dengan pakaian sekalipun apa yang dia pakai. Hatta yang makan yang ada pun apa yang ada makan. Hatta begitu sekali ya. Sampaikan yang ada orang datang belajar Hadramaut, nak belajar dekat Hadramaut, bawa bantal tilam sendiri tau. Kita sampai sekarang bawa bantal tilam sendiri. Dia bawa tilam berikat. Dia nak baring, aku datang jauh-jauh ni nak baring ke? Sudahlah.
Sandar saja. Setakat sandar, sebut-sebut sikit, jadilah. Besok pun tak buka. Sampai hari nak balik, tilamnya belum buka lagi pun. Dia punya mensibukkan diri dia dengan pelajaran, sampai tilam pun dia tak buka bentang. Sampai begitu. Habib Abdullah Syatiri, Bapak Habib Salim Syatiri, belajar sampai di Mekah bertahun-tahun. Dah 2-3 hari sebelum dia balik ke Tarim, baru dah dia buka segala peti dia, surat, fulan kahwin, fulan meninggal, fulan ni. Sebab kalau aku baca pun, aku macam mana nak bersama dengan mereka? Mengganggu fikiran aku. Tak. Begitu saja. Makan pun, ada setengah-setengah student masak sendiri kan. Ni tengah jalan, nampak ada orang jual ikan. Beli ikan yuk. Kita keping lama tak makan ikan. Sebab kat sana makan segala-gala, selagi-lagi apa ni saja. Nak makan, tak sempat, ada kuliah. Nak masak, tak sempat. Tak selang dah berapa gitu, nanti busuk ikan ini. Macam mana nak masak tak sempat, nak biarkan takut busuk, makan mentah-mentah. Pada itu, kenapa? Nak masak pun tak sempat. Sangkikan begitu. Tentang makan, tentang apa pun, ala kadar, ilmu. Yang ketiga, merendahkan diri. Nabi mengatakan tidak sayogia seorang mukmin merendahkan diri kecuali dalam menuntut ilmu. Merendahkan diri 3. Kepada guru, kepada ilmu yang dia ajar. Alah kitab kecil, alah kitab tipis. Dengan guru, dengan ilmu yang dia ajar. Tidak ada kitab yang kecil. Kerana setiap sekecil-kecil di kitab pun diambil pada kitab yang paling besar, Quran dan hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian rendah diri dengan sesama kawan. Bagaimana kawan, begitulah kita. Jangan over dengan kawan, merendah diri. Baik. Kemudian yang keempat, mengelakkan belajar ilmu yang banyak ulama khilaf padanya. Ya. Ulama ini kata ini, ulama berbezaan antara Hanafi dan Syafi'i. Tak ada perlu. Kau belajar untuk nak mengamal. Macam mana kau belajar ini pendapat, kau nak amal yang mana? Nanti kau bingung. Jangan, ya? Jangan. Jadi belajar untuk beramal, amal untuk dekatkan diri pada Allah Taala. Belajar khilaf, belajar tentang permasalahan antara Wahabi dan Syiah. Tiba-tiba kau tengok, ini di Wahabi betul. Kita lempar di Syiah, dua-dua tak betul. Dan kau pun satu tak betul. Kenapa kau belajar dua-dua? Kau tak ada kena-mengena. Belum level kita. Ada bidang orang yang tinggi-tinggi nak belajar, nak kaji, nak jadi dia boleh mentelaah, jadi dia boleh tengok mana salahnya, mana boleh nak dihindarkan orang daripadanya. Dah cukup bentengnya. Bukan kita. Yang kelima, jangan tinggalkan ilmu tasawuf. Yang kelima, jangan tinggalkan segala ilmu yang bermanfaat, ya, kecuali kita sudah belajar ilmu fardu ain, dah khatam, dah mahir. Itu pun kalau ada kesempatan dan hendak kita mahir dalam bidang itu, barulah boleh. Fiqah belum clear, bab wuduk belum clear, bab puasa belum clear, tak tahu dah nak ambil ilmu tafsir, ilmu hadis, tak boleh. Apatah lagi ilmu geografi, apatah lagi ilmu teknologi. Itu semua ilmu manfaat. Tidak kau belajar kecuali kau sudah khatam ilmu yang kau menjawab. Tanpa ilmu yang asas, segala ilmu yang kita pelajari itu jadi ilmu sia-sia. Apa pula sia-sia? Saya belajar jadi doktor, saya rawat orang peramai satu hari 100 patient, saya kasih ubat, alhamdulillah sembuh. Apa pula sia-sia? Orang manfaat, tapi ilmu itu sia-sia bagi anda. Tak boleh jawab soal kubur. Marrabuka, aina kiblatuka. Boleh jawab Panadol, obat batuk. Boleh jawab? Kan tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Kalau ada ilmu asas, ilmu yang cukup, fardu ain, jadilah semua ilmu yang kita katakan tadi itu sebagai ilmu bermanfaat. Kalau tidak, jadi ilmu sia-sia. Yang kelima, jangan tinggal ilmu tasawuf, sedalam-dalam dan seluas-luasnya. Yang keberapa tadi? Keenam, ya. Yang keenam. Yang ketujuh, niat belajar semata-mata kerana Allah. Itulah 7 persiapan peribadi sebelum kita belajar, ya. Sebelum kita belajar, niat belajar pasal apa? Kepingin nak jadi wali. Dengar sana wali, sini wali, Habib Imam Mahdi tak lama lagi akan keluar, Habib Ali tu wali, Habib Omar tu wali. Kita ni rasanya aku ni macam timbalan wali lah. Amboi, aku rasanya macam dah dekat jadi wali lah. Jadi belajar kau pantang, dengar sana sini ada orang buka ilmu tasawuf, ilmu apa semua. Tengok ada hakikat tak? Belajar kerana Allah Ta'ala semata-mata. Maka Allah Ta'ala, segala yang jadi wali tu tak pernah belajar kerana aku nak jadi wali. Bahkan dah jadi wali pun dia rasa mereka orang yang paling rendah sekali.
Begitu ya. Jadi kalau kepingin nak jadi itu semua, tertipu dalam diri sendiri. Na'udzubillah. Apatah lagi nakkan pangkat dunia, apatah lagi nakkan apa, kedudukan, nakkan nama dan gelaran. Tak boleh, ya, tak boleh. Begitu ya. Jadi belajar semata-mata kerana apa? Lepas belajar, akulah insan paling berdosa, akulah insan yang paling takut di-reject oleh Allah, paling takut kalau ditolak oleh Allah, paling takut tak dipandang oleh Allah. Makin kuat peganganmu terhadap itu. Makin kau membesarkan Allah Ta'ala, menggongkan Allah Ta'ala, mensucikan Allah Ta'ala, dan dirimu makin rasa rendah. Tujuan ilmu bukan kau rasa agak-agaknya aku dengan tambah ilmu rasanya macam dah nak dekat jadi wali lah, lebih kurangnya tu. Jangan yang angan-angan. Alhamdulillah nanti mati dalam suul khatimah. Sedar diri kita insan paling banyak berdosa, sedar diri kita takut Allah Ta'ala boleh azab kita, sedar diri kita senantiasa dalam boleh dinilai oleh Allah Ta'ala, boleh di-reject oleh Allah Ta'ala senantiasa. Janganlah nak rasa kita ada sedikit istimewa daripada yang lain. Nanti tak dapat rohani macam mana, nanti tak dapat anak ada dapat ilham semata. Selalu kita bilang ada orang belajar ilmu nak dapat itu dong. Habis mana tahu sekali yang kita dapat ni betul ke tak betul. Sekali betul-betul ilham, kan Allah Ta'ala boleh pilih kan di kalangan hamba-hambanya. Dapat ilham, dapat firasat. Kau nak tahu yang kau dapat ilham betul ke, firasat betul, kau tengok kau ni sembahyang duha ke tidak. Kau sembahyang qabliyah ba'diyah konsisten ke tidak. Kalau tak ada mana itu ilham itu namanya. Tak ada, itu bukan ilham, bukan itu namanya angan-angan. Kalau tak gila pun namanya angan-angan. Tak gila kan. Orang dah tak tinggal sembahyang malam pun tak berani nak rasa aku dah dapat apa-apa. Kalau kau nak tengok yang kau dapat ilham betul ke tidak, mata kau masih tengok TV ke tidak. Ada orang, ustaz, anak tiba-tiba tengah duduk ke begitu, tiba-tiba jelma ataupun dalam mimpi datang Syekh Abdul Qadir Jailani, sampaikan anak mesej begini-begini. Apa pendapat ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah lah, sekali puji pada Allah Ta'ala. Aku tak bilang benda kau tu Alhamdulillah. Aku puji Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan mimpi yang baik. Kita doa lah mudah-mudahan mimpi yang baik. Dia bilang anak akan jadi pemimpin zaman Mahdi. Apa macam mana pendapat ustaz? Anak mau tanya, itu masih tengok TV tak? Masih? Kita tengok TV cerita apa? Cerita serahan aja ke, ataupun cerita haiwan ke, atau cerita drama pun masih tengok. Tengok jugalah. Confirm betul bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Confirm betul bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan confirm yang kita dapat itu bukan ilham, tetapi angan-angan ataupun gangguan. Sebab apa? Kalau betul Syekh Abdul Qadir Jailani, dia akan bilang, wahai Fulan, janganlah tengok TV mata kau ni tak senonoh. Yang salah itu dia betulkan dulu. Wahai Fulan, sembahyang kau tu sempurnakan wudunya. Itu kalau itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu ya. Jadi nanti sembahyang duha jarang-jarang. Sudah, itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab kalau betul dia akan kasih ikut ente punya yang betul punya urutan. Dia tak akan kasih ente itu makin membingungkan ente. Dia kata Syekh Abdul Qadir Jailani, Ustaz Jailani pun tak akan bilang ente begitu. Dia akan bilang ente buatlah sembahyang, ente buat sembahyang. Tak tahu yang kau dapat tu ilham ke, firasat ke, kau ni macam mana? Dah, itu saja, senang. Jadi belajar ilmu yang orang kerana nak capai itu tahu, nak rasa dia dapat sesuatu yang boleh buat dia menggeletar. Nak dapat sesuatu nyampah. Jangan na'udzubillah min zalik. Kembali pada alam nyata. Orang-orang saleh, wali-wali Allah Ta'ala berikan mereka macam-macam pun mereka takut ya. Dan orang belajar ilmu kerana dia rasa dia nak boleh capai yang sedemikian itu. Jangan ya. Hati-hati terhadap niat ilmu. Imam Haddad bilang, kalau kita belajar terdapat guru yang bukan-bukan, taruhlah sekarang kita nak belajar tiba-tiba dapat guru Wahabi. Itu bid'ah, ini bid'ah. Nak salahkan siapa? Nak salahkan guru ke? Jangan nak salahkan siapa? Salahkan kita. Sebab kau niat belajar itulah, niat tu merupakan application kau pada Allah Ta'ala. Kau belajar dengan niat suka nak bidas orang, nak cari salah orang, Allah akan jumpakan kau guru yang menjadi juru bidas. Kau belajar nak dengan niat benda-benda yang mistik, Allah akan jumpakan kau guru yang mistik. Kalau kau belajar dengan niat nak dekat Allah, nak sama Rasulullah, Allah akan datangkan kau guru yang ahli lah, yang menjadi pewaris Rasulullah. Dah, begitu. Niat tu hati-hati. Niat hati-hati ya. Kalau niat kau belajar pasal nak nama, nak gah, Allah akan datangkan kau guru yang boleh buat kau tempah nama dan gaji besar. Ada, semua tu ada dia punya itu apa kita bilang, ada dia punya master dalam bidang-bidang tersebut. Dan semua bidang agama belaka. Semua bidang agama belaka. Allah, kau nak yang macam mana?
Betul. Wahabi kan dia bilang di bidang agama juga. Syiah pun bilang di bidang agama juga kan. Niat kita yang buat kita dapat ilmu macam mana. Hati-hati. Tak betul niat kita, tak betul lah dia jadinya. Baik ya. Sekarang adab ketika depan guru. Adab depan guru ya. Barang diingat ya. Kita akan baca adab kita depan guru 11 adabnya. Banyak. Betul. Guru punya adab depan kita 17 adabnya. Jadi siapa lebih beradab? Guru ke kita? Dia. Siapa pangkat lebih besar? Dia. Tapi siapa yang kena lebih beradab? Dia. Maka janganlah lokek sangat nak beradab depan guru kita. Dan guru tu adalah saluran ilmu dari Allah Ta'ala. Ilmu tu Allah punya. Allah Ta'ala tak beri kepada sembarang-sembarang orang. Belajarlah daripada orang yang boleh menyuluh kerana hati dia dah disuluh. Tidak Allah Ta'ala jadikan dia guru kepada kita kecuali hati dia dah dipancar. Ingat yang nama guru tu, hati dia dah dipancar nur ilmu dari Allah Ta'ala. Hati tu dah dikikis daripada penyakit-penyakit hati oleh Allah Ta'ala. Maka dia orang istimewa. Dia orang jadi pembawa ilmu dari Allah Ta'ala untuk transfer pada kita. Kalau tak umpamakan dia, kau boleh dapat ilmu direct daripada Allah Ta'ala? Tak boleh. Sebab itu kena umpamakan, menghormati dia, menyayangi dia, memuliakan dia. Hakikatnya kau muliakan anugerah Allah. Ilmu yang kau dapat dari dia tu dari Allah. Dia tu pun sendiri anugerah Allah. Kau diperkenalkan dengan seorang yang sudah dipancarkan ilmu. Bukan untuk kau dikenalkan dengan orang kaki joget, kau dikenalkan dengan orang kaki dadah. Na'udzubillah. Allah kenalkan kau dengan satu orang yang sudah dipancarkan nur ilmu oleh Allah Ta'ala. Kan beruntung. Kau kena hargai. Kau kena hargai guru ya. Dan ketahuilah wahai sekalian kita, wahai murid-murid, bahawasanya guru kita tak pernah tengok senarai murid. Dia tak pernah tengok murid kena buat aku gini, murid kena salam cium tangan aku, murid kena hormat aku, murid kena angkat beg aku, murid kena siapkan sepatu aku. Dia tak pernah pandang ini. Dia hanya pandang senarai dia. Dia kena servis murid dia. Dia kena muliakan murid dia. Dia kena tak tersinggung dengan murid dia. Dia kena terima kalau murid dia kritik dia. Dia pandang senarai dia saja. Murid jangan pandang senarai guru. Oh, guru kena buat begitu dengan kita ya. Kalau gitu kita bolehlah macam-macam dengan dia. Tak. Murid pandanglah senarai kita. Apa yang kita patut ya. Nanti dapat berkat. Dapat berkat dengan guru ya. Hatta kalau kau jadi khadam, khidmat dengan guru, kau tak belajar pun magam lebih tinggi lagi. Magam lebih tinggi lagi. Ingat ya, matlamat ilmu ialah untuk hampir pada Allah ya. Bukan hanya untuk boleh bersyarah, boleh buka kitab. Bukan ya. Matlamat ialah hampir kepada Allah Ta'ala. Walau menerusi syarah, walau tak menerusi syarah. Walau menerusi sertifikat, walau tak menerusi sertifikat. Dan hampir kepada Allah Ta'ala itu tidak kau dapat kecuali menerusi orang yang memang sudah hampir kepada Allah Ta'ala. Itu guru kita ya. Jadi kena jaga adabnya. Kalau kau tak pernah jaga adab sebagai murid, kau takkan mana jadi guru. Dan apabila kau takkan jadi guru, kau tak akan dapat menghasilkan murid. Kalau orang tak pernah menjalani proses sebagai murid, dia tak akan jadi guru. Sebab itu syarat untuk ilmu, kata Imam Syafi'i, tukil pada Sayyidina Ali, bahawasanya dengan tuntunan guru. Tuntunan guru, kita belajar semua berguru. Lah, guru yang pernah jadi murid. Guru yang pernah jadi murid, kemudian dia jadi guru, baru engkau dapat ikut guru yang begini. Guru yang tak pernah jadi murid, tak pernah ikut prosedur, macam mana dia nak jadi guru? Dia tidak akan menghasilkan murid. Dan kalau kebetulanlah kita lah murid pada guru yang begini, rugilah kau. Rugilah kau kerana guru kau tak pernah jadi murid. Tak pernah jadi murid. Baik. Adab orang yang belajar ilmu serta gurunya. Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya itu, yang mengajar akan dia itu, maka adalah 11 perkara. Seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam Bidayatul Hidayah. 11 perkara. Yang pertama, apabila berdapat dia dengan gurunya, maka hendaklah ia mendahului memberi salam. Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Ustaz. Jangan kau terbalik. Pasal kau baca hadis Nabi, kita baca dalam berjanji, Nabi yang siapa muliakan siapa yang jumpa, malakiyahu bisalam. Nabi muliakan siapa yang Nabi jumpa dengan salam. Nabi nampak siapa pun, orang muda, orang tua, Nabi ucap Assalamualaikum. Nabi pangkat tinggi, pangkat rendah. Pangkat tinggi, tak ada yang lebih tinggi daripada Nabi. Semua rendah pada Nabi. Maka Nabi beri salam kepada yang lain. Kalau gitu ustaz dengan kita, ustaz kena beri salam pada kita lah. Sebab dia ikut Nabi apa? Ulama warasatul anbiya, maka ustaz bersalam. Hadis tadi menunjukkan kalau Nabi yang terlebih tinggi,
paling tinggi, bertawaduk memberi salam kepada yang lainnya. Takkan kita tak nak tawaduk beri salam kepada yang lebih tinggi pada kita? Itu siapa? Guru-guru kita. Nabi yang mula beri salam, tapi tak bermakna pada sahabat tunggu je Nabi yang beri salam dulu. Kalau terserempak, sahabat beri dulu. Kalau serempak, sahabat tak perasan, Nabi beri salam dulu. Begitu ya. Jadi bukan bermakna hadis ini kita tengok kalau gitu ustaz kena beri salam dengan aku sebab dia pangkat tinggi apa? Bukan. Kita kena pandang kalau Nabi dah pangkat tinggi, Habibullah, tawaduk beri salam kepada yang lain, takkan kita tak nak beri salam kepada yang terlebih tinggi iaitu guru kita. Ucap salam dahulu. Assalamualaikum Kiai, Assalamualaikum Tuan Guru, Assalamualaikum Ustaz. Kedua, bahawa jangan banyak berkata-kata di hadapan guru. Bahawa jangan dia berkata-kata dengan barang yang tiada diizin oleh gurunya. Baik, yang kedua, yang ketiga ini jangan banyak cakap. Jangan berkata-kata depan guru dan jangan berkata-kata kecuali diizin oleh guru. Senang cakap. Depan guru, kalau ada yang nama guru depan kita, mulut kau jangan banyak cakap. Cerita itu, cerita ini, tanya khabar dia. Guru ya tak boleh jadikan macam member. Ustaz, macam mana Ustaz? Semalam pergi kahwin bagus Ustaz. Banyak jemputan. Kata Pak Ustaz, macam mana Ustaz? Hujan tak Ustaz? Kipu jadi budak mulutnya dengan orang tua kau cakap begitu. Tu namanya tak ada umpama tau. Dengan orang tua diajak bual-bual tu tak ada umpama. Pelan, tunduk, tak ditanya, tak cakap. Tunggu, standby. Jangan banyak bual-bual depan guru. Nanti kita akan jumpa ya, setengah-setengah bab. Jangan banyak sembahyang sunat pun depan guru. Kenapa? Kau standby kan diri kau untuk bila-bila bilang, Fulan tolong ambilkan saya itu, Fulan tolong bantukan saya. Kau standby. Itulah kau standby. Standby untuk khidmat dengan dia. Sebab kalau kau tengah sembahyang macam mana dia nak minta perkhidmatan. Baik. Jangan banyak cakap depan guru. Kenapa? Ini bukan dalam kuliah. Dalam kuliah memang kalau kau cakap memang minta kena halau. Saya paling tak suka orang cakap dalam kuliah. Kau tertidur pun tak apa. Maknanya dia ngantuk. Ngantuk pun, dia letih pun, tapi dia datang sebab itu dia tertidur pun tak apa. Tetapi kalau dia berbual tu maknanya dia tak ngantuk. Dia tak ngantuk, dengarlah. Ini tak ngantuk, berbual pula dengan kawan. Itu kita marah. Kita marah kalau orang berbual, kita marah. Tapi kalau orang tertidur pun aku tak marah. Maknanya dia penat. Suka tingkau lah. Tak, kita kesiankan lagi ya. Tapi kalau berbual depan guru, ini bukan dalam kuliah ya. Ini yang ni kalau dalam kuliah kata akan tiba ya. Jangan berbual. Ketika bila? Makan satu talam dengan dia. Jangan nasi kita je cakap. Dalam satu majlis, dalam setengah-tengah pergi rewang, pergi apa, ada ustaz, ada apa semua. Jangan nasi suara kita jadi dengar. Cerita bola, cerita itu, cerita ini semua. Aib. Kenapa? Sebab banyak cakap, kita kan baca dalam kitab Penawar Bagi Hati, sangat loba atas berkata-kata. Ya, dalam banyak cakap itu, banyak cakap adalah sifat madhumah, sifat jelek. Maka jangan kau zahirkan sifat jelek depan gurumu. Kerana banyak cakap satu adalah sifat jelek, maka jangan zahirkan sifat jelek. Nombor dua, kalau kita cakap, guru akan raikan. Dia orang saleh, dia orang baik. Guru kita cerita, begitu gini. Wah semalam Ustaz, wah final lah nak tengok. Ya ke? Siapa menang? Dia raikan kita. Dia tanya lagi, dia raikan kita. Tak ada bilang, saudara, marilah kita cerita tentang taman syurga ataupun para sahabat. Tidak, kita cakap, dia pun terima, dia pun join kita juga. Dia pun join kita juga. Dia pun join kita juga. Siapa punya cakap lebih manfaat? Cakap kita kan cakap guru. Cakap guru kan. Tapi dengan kita cakap, guru tak cakap. Dengan guru tak cakap, kita cakap, orang sekitaran kita dah tak dapat ekstra manfaat. Cuba kita tak cakap, guru cakap dan cakap dia semua tu mutiara-mutiara. Cakap kita bersikarat. Cakap kita hanya bersikarat. Cakap dia tu semua mutiara-mutiara. Jadi biarkan yang ampunya mutiara menghaburkan mutiaranya. Kasih peluang, full peluang kepada dia. Kan beruntung dapat nasihat personal dalam satu talam. Kan beruntung dalam perbualan. Ini pula kau juga yang nak bual. Kalau kau bual, guru tak akan bual. Dan tak akan bilang, saudara, senyaplah anda. Kerana saya ustaz, biarlah saya yang berbual. Dia tak akan cakap begitu. Dia akan layan kita sebab akhlak dia mulia, betul tak? Tetapi kawan-kawan kita rugi. Jadi yang pertama tadi banyak cakap adalah sifat jelek. Yang kedua, sekitaran kita rugi kerana apa kita banyak cakap, jadi guru tak cakap. Yang ketiga, kadang-kadang cakap kita ni tak senonoh tau. Cakap kita ni banyak yang baik ke banyak yang lara? Banyak lara kan, cerita ikan naik harga, cerita itu. Orang-orang saleh tak suka dengan ini semua, pada dia tak ada kena-mengena. Dan kau dah membuat telinga dia mendengar benda-benda lara. Sedangkan mereka tak suka dengar benda-benda lara. Mereka suka dengar hanya benda-benda manfaat saja. Kau dah buat dia dengar cerita ikan kembung, cerita bola, siapa skor, siapa apa semua. Apa kena-mengena dia? Dia kata apa kena-mengena.
buat dia rimas, buat dia mendengar benda-benda yang dia tak suka dengar, dia jadi kena dengar pasal kita cakap dengan dia. Jadi jangan cakap asal yang nama depan guru, dan kalau perlu nak cakap pun minta izin. Guru bual-bual begini-begini, Ustaz, boleh saya mencelah sikit Ustaz? Boleh saya tambah sikit Ustaz? Boleh. Kat kampung saya pun begitu Ustaz, berlaku begini Ustaz. Ya, begitu. Nak cakap mencelah sikit, dan minta izin. Jangan terus, betul Ustaz, saya begini Ustaz gitu. Tak ada adab. Yang ada budak dengan orang tua-tua berani cakap dengan orang tua je, kita bilang. Dan orang tua cakap jangan menyampukkan, itu kita bilang kan ya. Ini kan pula dengan guru. Allah, jangan ya. Dan orang tua-tua saja tak bagus. Ingat, jadi orang muda senyap. Saya ingat dulu ya, saya belajar dengan Abdillah Al-Jufri. Dia orang Arab. Orang kita kalau pandang orang Arab tinggi tau. Dia orang Arab, dia sayyid tua, alim pulanya. Kuliah, dia duduk sini, saya mesti duduk sini. Ada orang lain duduk sini. Ada orang-orang pangkat-pangkat besar. Apa? Nanti ada orang-orang tinggi-tinggi ni ada bual dengan dia apa semua. Kita dengar saja. Nanti kadang-kadang dia bual, dia ajak kita bual sama. Kita patah dua saja. Ingat arwah mak cukup jaga tu. Kau ingat, kau duduk depan Habib Abdillah, kau jangan buat macam member kau. Kau jangan berbual dengan dia. Jangan buat kelakar dengan dia, jangan berbual dengan dia. Dia orang alim, dia orang tua, dia orang Arab. Jaga adab. Dah terima kau belajar dengan dia dah cukup bagus. Saya selalu gitu. Kau jangan ajak berbual dengan dia, kau jangan jadikan dia macam kawan. Fulan, menteri fulan nak cakap suka hati, orang label lain. Kau jangan, kau duduk diam saja. Tak ditanya kau jangan jawab. Faham? Gitu ya. Orang tua dulu sebelum pergi kuliah mesti kena warning dengan mak. Kau ingat. Allah, begitu ya. Memang betul rupanya. Jangan banyak cakap depan guru. Dan kalau perlu nak cakap pun minta izin. Ustaz, boleh saya kongsi sedikit? Ada apa dia? Begitu cakap begitu. Begitu jangan pula kita mencelah. Jadi kita pulanya jadi apa? Jadi center of attraction. Kita bual, kita cerita, kita tak bagus. Tak bagus sekali begitu ya. Keempat, jangan ia bertanya akan gurunya, melainkan kemudian daripada minta izin daripadanya. Guru tengah duduk tahu tanya, Ustaz saya nak tanya kemusykilan lah. Kadang dia tengah baca, kadang dia tengah tafakur, kadang kau telah mengganggu sama dia. Tengah ganggu sama dia, tunggu. Dan the best kalau nak tanya sama dia bila? Kau tunggu dia dah mulai cakap dengan kau, baru mari dia dah free. Dia dah free daripada memikirkan sesuatu ke, dia dah free daripada mengamalkan sesuatu ke, dia bercakap dengan kita ya. Dia bercakap dengan kita. Itu macam mana? Apa dia punya perkara itu dah beres semua begitu. Belum Ustaz? Ya. Ni kita nak pergi mana ni, lepas ini apa dia tanya, baru kau boleh. Ustaz saya nak tanya sikit boleh? Boleh begitu ya. Akan bermari dah boleh cakap dengan kita, bermakna dia dah bersedia untuk nak memberi layanan kepada yang di sekitar dia. Kadang-kadang dia macam-macam, boleh dia diam sekalipun, kau jangan tanya. Kecuali kadang-kadang dia sedang memikirkan sesuatu, kadang-kadang dia sedang menghafal sesuatu, kadang-kadang dia sedang merenungkan sesuatu. Dia kan tak macam kita. Jadi jangan interfere. Jangan interrupt, jangan interfere. Duduk. Adab. Pantang nampak ustaznya duduk sikit. Ustaz boleh tanya? Ustaz boleh tanya? Allah. Tak bagus, tak ada adab. Kelima, bahawasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya dengan katanya, si fulan melahi akan yang kau kata itu atau barang sebagainya. Ustaz, perkaranya gini, saya baca kat kitab gini pula Ustaz. Jadi macam dia kena explain, tak, sebetulnya begini. Habis Ustaz dapat kitab mana? Itu lagi tak bagus. Macam seolah-olah dia buat hukum sendiri. Tak bagus. Kalau kau Ustaz bilang sekian, kau baca dalam kitab sekian, kau ulang balik, most probably kau yang salah. Besar kemungkinan kau yang salah. Kau yang salah baca kitab. Kitab tu pun tak salah. Kalau kau cek betul-betul kitab tu pun tepat dengan guru kau. Kau yang salah faham. Jadi kau akan kitab itu sebagaimana yang kau faham. Sebetulnya kitab tu dengan guru tu sama cakap. Apalagi kau bilang, fulan cakap, Ustaz cakap bilang tak batal, fulan bilang batal tau Ustaz. Ustaz bilang sekian, saya baca kitab sekian begini tau Ustaz. Bagus, kau jangan panggil dia Ustaz, kau panggil dia member saja pasal kau dalam sama level dengan dia. Kau pernah baca kitab, kau jangan panggil Ustaz, kau panggil dia Dol. Kau cakap gini, aku baca gini tahu Dol. Kau sama level dia, kau tak payah panggil Ustaz. Kau panggil dia Dol saja. Pasal kau rasa kau dah sama level dengan dia. Jangan sangkal. Jangan sangkal, biadab namanya ya. Sangkal. Ustaz cakap gini, saya baca kitab begini. Ustaz cakap begini, saya dengar Ustaz lain cakap begitu. Ini benda paling kau jangan tanya siapa Habib Abdillah Al-Jufri dulu. Orang tanya yang begini-begini, ada mereka kita alamak nahas budak ni.
Yang dia marah siapa? Yang bertanya. Ustaz, tadi Ustaz bilang perkaranya begini. Saya dengar Ustaz lain cakap begini, tahu Ustaz? Apa dia jawab? Ente dengar betul-betul. Kadang-kadang Ustaz tu cakap ente yang tak betul. Entah-entah ente tidur ke termenung dalam kelas. Dengar betul-betul lain kali. Tak semena-mena dia kena marah. Sebab dia tak nak nanti bilang, iya ke? Mana boleh begitu? Tak adalah begini. Dan dia cakap tu hak. Dan fulan tu cakap tu pun, dia tahu fulan tu orangnya hak. Yang boleh jadi engkau yang salah. Dalam tiga-tiga kes sekarang, aku cakap ikut kitab. Aku cakap hak. Dan antara engkau dengan guru, siapa aku nak mengutamakan? Nah tentu guru engkau dia lebih alim daripada engkau. Yang paling lemah sekali dalam ini tajuk ialah engkau. Sekali berjadi mana, baiklah kesalahan itu taruh pada engkau. Itu lebih selamat. Nanti dengar betul-betul. Orang maja yang kadang-kadang tak dengar betul-betul, nanti bilang lain pula pendapatnya. Dia tercengang. Begitu ya. Dia tercengang. Sebab dia yakin. Yang dia cakap tu dia yakin. Dan dia yakin yang nama guru tu takkan nak ajar benda yang salah. Kalau ada mungkin salah pun, siapa yang salah? Yang bertanya ni yang paling besar kemungkinan salah ialah yang bertanya ni. Maka dia yang kena marah dulu dengan Ustaz. Saya kata kalau orang tanya gini, dia cari nahas. Ustaz tidak dengar saja. Ustaz bilang begini, saya dengar fulan-fulan cakap gini. Ente dengar betul-betul. Orang cakap lain nanti dengar lain pulanya. Dia macam mana pun dia tak nak salahkan Ustaz itu, tak Ustaz. Dan dia takkan dia bilang, oh saya salah ya ulama, saya ni salah lah, tak betul lah. Sebab dia cakap semua dia bertanggungjawabkan. Bukan sembarangan dia punya cakap, bukan dia pick up dekat mana-mana, bukan dia kutip tepi longkang. Bukan dia ambil daripada budak-budak tepi jalan. Dia belajar daripada guru dia ambil daripada kitab. Ilmu yang dipelajari. Tiba-tiba kau sangkal, yang kena marah kau. Alhamdulillah kalau orang cakap begitu, nanti dia marah. Macam Imam Malik. Kalau orang bilang Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Malik. Fulan cakap gini, fulan cakap gini. Apa dia bilang? Dia ahli, kami pun ahli. Dah, dia tak nak bilang kami ahli, dia bukan ahli. Dia ahli, dia dahulukan dia ahli, kami pun ahli. Maknanya dia dengan bidang pahaman dia, kita dengan bidang pahaman kita. Dia dibuka kefahaman Allah Ta'ala sekian, maka sebab itu dia ke sekolah sekian. Kita dibuat fahaman sekian, jadi aku pun ahli bacaan, ahli tuntut ilmu, ahli. Mereka ahli, kami pun ahli. Makanya tak boleh nak disalahkan dia ataupun salahkan kami. Begitu ya adabnya. Kan orang suka begitu kan. Pantang dia dengar, nanti masih dicatat. Ustaz belajar begini, saya baca kitab ini sekian, saya baca kitab kiai ini fulan. Ya bagus, kau jangan tanya dia langsung. Kalau itu kenapa kau duduk kelas dia? Kau cakap dia semua kau bilang tak betul. Ibarat kau pergi klinik, doktor kasih saya makan ubat 1 hari 3 kali. Saya kemarin pergi doktor situ makan 4 kali. Kau pergi doktor sana. Ataupun lagi bagus kalau kau jadi buka klinik sendiri. Jadi kau nak makan berapa kali kau punya suka. Ini kau dah konsult dia, kemudian kau bilang doktor lain bilang ini, doktor lain kalau begitu. Doktor aja tak terima, ini doktor rohani tahu, doktor hukum tahu. Kau cakap lagi ya, tak adab sekali ya. Tak bagus adab yang begini. Penting tak belajar adab-adab belajar ni. Kan penting, kalau tidak kita kira kan kita dah jadi kurang adab dengan guru-guru kita. Keenam, bahawa jangan memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya itu. Lalu ia menyangka bahawa dirinya terlebih benar daripada gurunya atau terlebih tahu daripada gurunya. Maka yang demikian itu kurang adab. Dalam bahasa kita kurang ajar. Kurang adab kepada gurunya, lagi kurang berkat. Beri isyarat. Beri isyarat itu macam mana ya? Yang tadi dia sangkal dengan cakapan, ini dengan isyarat. Sebab itu ya. Kita ni hadir kuliah ya, di antara yang menghiburkan hati kita ialah tengok wajah-wajah orang. Wajah-wajah orang ya. Yang ada wajahnya boring pasal bapak dia yang bawa dia tak nak pergi kuliah. Bukan dia boring, dia blank mind. Tak kacau pun tak apalah. Kau tahu. Pasal bapak dia yang ajak kuliah, dia punya fikiran ke, tengok dia. Tengah ingat Tom and Jerry, tengah ingat apa Mickey Mouse, tengah ingat selain daripada ustaz. Tapi kan mana merawang, nanti kau ketuk. Kau panggil dia ketuk. Nanti salam. Padahal dia tak tidur. Itu ada. Yang itu pun ada. Yang ada belajar, tetapi rupanya dia inspektor rupanya. Inspektor bahagian pendidikan pengguruan ustaz. Belakang dia bukan main lagi dia punya semak dia. Ini semua isyarat. Ini kita kena gayakan ya. Semua kita kena gayakan. Dia tengok. Oh, dia tengah nilai aku rupanya. Kita boleh nampak tau daripada muka orang.
Tu ada salah lah tu aku cakap. Tiga syarat-syarat lagi nanti dia. Betul pula aku cakap. Semua boleh nampak tak? Semua boleh nampak muka-mukanya semua tu. Jadi dari kuliah itu, yang ada bertengkor-tengkor dengan aku. Kan kita cakap macam, tak adalah mukanya tu dari muka tahu. Tak adalah. Yang ada kita kalau ceramah, minta maaf lah ini ya, kita kira kita sengaja tau nak trigger, nak kacau lah kita punya audience. Ibaratlah kat lapang, kau tabur, kau tengok apa yang makan. Kalau tabur padi, kau tabur sekoi, nanti kau tengok yang datang apa? Merbuk, kukur, merpati. Baru mana tempat dia ada. Kadang-kadang kau tabur merbuk, kau tabur sekoi, kau tabur padi, tak ada yang datang. Baru mana tempat dia tak ada merbuk. Sudahlah. Kau tabur buah-buahan, kau tengok apa yang datang. Tak ada yang datang, mana tak ada tiung lah. Kau tabur, ada datang, tiung ada, mana kat sebelah ni ada tiung. Sebab apa? Buah-buahan ni luar, ada yang makan. Buah-buahan ni luar, ada yang makan. Kau tabur bangkai, tengok siapa yang datang. Gagak, sampai bangkai tu dah kering ataupun dah berulat, tak ada yang makan. Mana tempat ni tak ada gagak. Tak ada gagak. Sudahlah. Kadang dalam ceramah kita gitu tau. Kat setengah-setengah tempat lah ya, kita sebut rasuah, kembung pun awak makan api neraka. Tengok, tak ada ahli rasuah, mungkin dia tak ada panik tak apa. Kadang-kadang dia senyum aja kita cakap. Setengah-setengah tempat gelisahnya dia macam nak tutup mulut kita. Makin kita pick up ada yang begini, makin aku sebut lagi. Jaga ya, begini nanti yaumil akhir macam mana awak gitu. Makin aku sebut, makin dia macam makin dia tak sumbat. Makin aku hilang, paling tidak 3-4 kali aku ulang. Biar dia tak comfortable. Nanti dah tahan, dah pindah bab lain, nanti dia dah lega sikit. Balik semula lagi. Bukan dia panik lagi. Dia punya nak tengok, dia punya nak buat natural, nampak asal dia tak natural. Sebab kalau natural tak payah buat muka. Dia rasa dia senyum ke, dia tak senyum ke, banyak-banyak dia giling-giling, sudah. Gitu kan ya. Tapi kalau yang nak buat natural, nampak dia punya nak buat natural. Nampak. Nanti kita tabur lagi. Allah. Ibarat orang makan cili terasa pedas, kau tambah cili lagi, dia makin rasa pedas. Yang tak makan cili tak akan rasa pedas. Begitu ya. Kita boleh nampak. Yang ada setengah orang dia nak test guru depan ini wali tak wali. Dalam hati dia sengaja dia cakap sesuatu. Kalaulah seorang guru tu wali, apabila dia sedar, dia test, makin dikeluarkan resultnya. Resultnya taruh negatif. Jadi kalau kau baca result tu negatif tu bermaknanya dia positif. Lepas tu dia boleh baca yang kau sedang scan dia boleh baca kau sedang scan dia, lepas tu dia keluarkan result. Kalau dia tak boleh keluarkan result, bermaknanya dia tak ada negatif. Kalau dia keluarkan negatif tu bermaknanya dia positif. Yang ada dia, setengah guru tengah duduk, murid nak test. Dia ni wali ke tak wali, dalam hati dia macam-macam dia test. Dia tengok. Kalau makin guru yang faham begini, dia makin keluarkan result. Resultnya dia keluarkan apa? Negatif. Bukan wali rupanya. Bukan wali. Aku kan wali, bukan wali rupanya. Kau punya cakap begitu pun dia boleh faham. Kau punya cakap begitu pun boleh faham. Jadi jangan memberi isyarat yang seolah-olah kau lebih pandai. Kalau nak pasang isyarat macam isyarat apa? Pasanglah isyarat muka macam orang-orang Hadramut. Kita kalau belajar di Rubat Tarim ya. Kita kalau belajar di Rubat Tarim, kita rasa kita paling pandai tu. Kita rasalah kita paling pandai. Sebab nanti Habib Salim Syatiri mengajar bab wudu, bab air, bab apa semua. Kita kan pernah dengar kan bab wudu. Nanti kita dengar Habib Salim bab air. Yang datang tu semua, kalaulah kita yang dekat negeri begini dah pernah dengar, agak mereka belum pernah dengar ke? Mereka dah pernah mengajar pun, dah tulis kitab pun dalam bab itu pun. Tapi mereka punya facial expression macam pertama kali mereka baru dengar. Habib Salim cakap bab air mutlak, air mustamal. Ditulis. Saya tanya kawan dia, macam pertama kali. Itu yang buat kita rasa macam kita pandai. Pasal apa? Mereka punya expression betul-betul bukan expression budak baru belajar. Buah cempedak di luar pagar. Ambil galah, tolong jolokkan. Saya budak. Dalam belajar saya budak. Baru belajar. Kalau salah, tolong tunjukkan. Jadi dalam pelajaran kita masih budak. Masih nak menadah. Maka yang nama budak, janganlah tunjukkan ekspresi wajah yang seolah-olah kau dah lebih pintar lagi. Apalagi kau menyangkal dengan wajahmu. Dengan wajahmu. Jaga ya. Raut wajah ni menceritakan segala-galanya tau. Dan ini bukan kasyaf ya. Ini bukan kasyaf. Kalau kita baca kitab Idah, Habib Omar bilang ini bukan kasyaf. Ini orang awam macam kita pun boleh nampak. Kalau wali-wali dia nampak lain.
Kalau orang mati sebab apa? Yang nama bejana, dia tak akan mencurahkan kecuali apa yang di dalam dia, betul tak? Kalau dalam dia minyak wangi, dia perlu tumpahkan tak? Tak payah tumpahkan. Kau tahu dalam dia minyak wangi, kau dekat aja kau tahu dia wangi. Kalau dalam dia ada kencing, dia tak payah tumpahkan. Kau dekat aja dah bawah kencing. Apalagi kalau dia tumpahkan. Wajah kalau apa dalam hatinya semua terpancar pada mukanya. Jadi pandang wajah orang, kita tengok apa terpancar dalam hati dia. Bukan aku yang baca tau, sebab kau yang nampakkan. Bukan aku cuba nak baca hati orang. Wali-wali lain. Ini Abang Imam kalau bilang orang awam macam kita pun boleh tahu. Tengok muka orang, nampak apa yang dia sedang bicara dalam hati. Orang awam macam kita pun boleh. Sebab apa? Tidaklah nama bejana kecuali dia akan tumpahkan apa yang ada di dalamnya. Kalau dalamnya ada madu, dia bilang apa, masam sekalipun, atau manis. Tapi kalau dalamnya cokah, dia bilang manis macam mana, kau tahu dalamnya tak masam. Kan apa? Zahir. Kalau sebelum rasa pun dah boleh tercium baunya. Begitu ya. Jadi pada wajah kita tu menunjukkan apa kita cakap. Hati-hati dengan wajah muka kita. Orang boleh baca wajah muka kita. Ya, orang boleh baca apa daripada reaksi wajah kita ya. Jadi tunjukkan isyarat ni dengan facial expression. Facial expression ya. Begitu ya. Lagi syaratnya apa? Dalam majlis kuliah ataupun majlis kalau kita tengah ada orang alim, lagi yang tak bagus apa? Apa cara lagi yang tak bagus? Sampai muka kita gitu tadi kita tunjukkan gaya cara, siapa? Pegang tasbih. Tak bagus. Tasbih itu zikir. Zikir kerana tidak nak lalai. Dari majlis-majlis lalai ke? Kan tak lalai. Jadi kalau kau begitu macam seolah-olah majlis ini lalai sampai kau kena berzikir dalam majlis ini. Tak boleh. Yang orang sampai pegang kuliah Habib-habib lain. Mereka datang bukan pasal nak nimba ilmu. Mereka datang tu memancarkan ilmu. Baik itu mereka sambil zikir pun tak apa-apa. Kalau kita memang datang kerana kekosongan kita nak menimba ilmu. Tengok kuliah kadang maulid. Habib pegang tasbih. Dia lain. Pasal dia datang bukan sebagai nak nimba ilmu. Dia datang sebagai pencurah, pemancar ilmu. Maka lain status dia. Lain status dia. Dan dia ada target berapa banyak nak baca. Kita tak ada apa-apa. Depan orang aja kita pegang tasbih. Kalau dalam kuliah orang pegang tasbih, simpan tasbih itu ya. Nanti nak baca lain kali boleh. Begitu ya. Semua tu. Jadi apa? Tunjukkan ekspresi ya. Kita tambah dalam bab ini juga. Iaitu lagi apa? Sibuk dengan handphone. Walaupun dia apa kadang-kadang kita tak tahu. Kuliah kita kadang-kadang live. Ni sebab tu saya tak pandai pakai Facebook apa tahu. Yang ada tengah kuliah kita banyak orang kasih komen. Bagus cakap ustaz ini begini. Ataupun mengarutlah ustaz ini. Mengarut tu dah memang dia tak senonoh lah. Yang puji pun jangan. Sama menyibukkan diri tu. Nanti bercakap-cakap tu namanya. Bercakap-cakap. Ataupun kita sambil begitu sambil sibuk handphone kita. Nak ambil gambar, nak ambil apa semua. Ambil gambar dah set. Kita tak suka orang set apa begini. Ya betulkan itu, betulkan ni, betulkan itu. Tak suka. Tak nak, tak payah ambil gambar, tak apa. Yang datang rezeki dia, yang tak datang tak rezeki dia. Habis pada distraction, orang lain pun tak dapat, kau pun tak dapat juga. Kita tak suka. Lagi kadang-kadang tengah kuliah ambil gambar. Pakai kamera itu ada lampu lah sampai silau mata aku. Pancar. Kan kita silau, kita nampak macam kita driving ada kereta kat depan silau. Ini aku tengah kuliah subuh, pulaknya masih remang-remang, aku ni masih ngantuk, tak cahaya begini. Tak sensitif lah orang-orang ni kadang-kadang. Terpaksa kita bilang, tolong matikan lampu, tolong ini, tolong itu, tolong itu, tolong ini. Begitu ya. Itu kalau kita ada good mood, kita bilang, tolong matikan lampu. Biasa saya tak bilang, matikan lampu itu, silau. Itu macam tu kau faham lah, mana aku dah betul-betul punya silau. Gitu. Bab mengganggu ya. Apa mengganggu apa? Majlis ilmu, mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi dalam majlis ilmu ya, dengan expression wajahmu tu. Kau tengok dengan wajahmu yang suka, wajahmu tak suka. Dengan raut wajah boleh jadi ngumpat, boleh jadi ujub tu, boleh jadi riak tu. Walau tak cakap. Di tengah ceramah, tak tahu orang datang.
Baju dia berlambang-lambang, tak pakai songkok, tak pakai apa, datang. Kita mau tengok, itu maknanya apa? Tak suka. Tengok ustaz muka berubah, itu menunjukkan riak bahawasanya aku tak suka. Ya. Orang datang, ustaz tak berubah mukanya. Itu pun ujuk. Konon-konon kau tak terkesan dengan orang begitu pun, ustaz baik tak. Jangan kata dia nak marah, wajah berubahnya pun tak berubah. Ujuk. Berubah kerana apa? Tak berubah kerana apa? Dengan wajah saja. Umpat pun boleh. Orang tengah cakap, tentang muka kau gini, question mark kan? Tentu kawan kau pun tengok kau pun, maknanya dia agree dengan kau. Di spoiler pun tengah satu orang tengah cakap kau gini, kawan kau tengok kau pun umpat dengan raut wajah, dengan mimik muka. Kalau nak belajar berlakon drama itu semua kena ada tu semua tu ya. Nak kena berlakon drama itu semua nak kena ada. Tak sepatah tak cakap boleh dapat dosa riak, boleh dapat dosa ujub, boleh dapat dosa mengumpat. Boleh dapat dosa mengumpat. Allah, boleh dapat dosa takabur. Tengok orang masuk dengan pakaian itu, kita tengok. Itu orang bilang tak pandang sebelah mata. Itu orang Melayu bilang tu ya. Itu semua tu ya. Apa? Jadi ekspresi kita pun dibaca orang ya, dan dari ekspresi kita pun boleh jadikan dosa ataupun pahala ya. Baik. Yang ketujuh, bahawa jangan berbisik-bisik ia dengan orang yang duduk bersamanya di depan gurunya, depan kuliah. Jangan bisik-bisik, jangan berbual. Itu kita paling pantang sekali. Paling tak suka sekali orang berbual dalam kuliah semua gitu ya. Paling kuliah. Khususnya orang perempuan. Sebab itu kalau orang perempuan, kalau kuliah, kalau saya punya kuliah lah, ini kaca dia gelap tak apa, nasib kau lah. Kalau bangsa dia langsir, lagi negeri kita tau. Kalau negeri Arab, kita ada perempuan memang tak nampak langsung. Kalau di Hadramaut kita kalau ceramah, kita seorang di balik tabir. Cakap ya benar. Sana sebab 10 orang ke, 1 orang ke, tak ada orang ke pun aku tak tahu. Sebab dia masuk pintu lain, kita masuk pintu lain. Selipar dia berapa pun aku tak nampak. Masuk totally pintu lain, tadi tak tahu. Aku dah Hadramaut begitu ya. Dan sana kalau Hatta Habib Omar pun kau cakap di Darul Zahra pun gitu, dalam satu bilik macam studio macam gitu, dia cakap seorang ya. Kita kalau di sini tak boleh tidak ada orang perempuan. Kalau di sini saya kalau bilang takbir singkap. Makin ustaz bukan. Sebab yang lain pun tak nampak, sebab yang lain tengah pandang aku. Yang aku boleh perasan cuma aku seorang saja. Jadi kalau berdosa pun aku seorang tengok muka orang. Tapi kalau aku seorang aku boleh kontrol. Aku tak tengok muka dia, aku pandang tiang, aku pandang tembok. Why buka biar dia tak berbual. Sebab kalau tutup nanti dia berbual, akak-akak ni dia berbual. Betul ustaz ni cakap, akak pernah rasa. Betul. Kita cakap begitu semua. Dia kasih komen apa semua gitu. Jadi mengganggu. Nanti kita dengar. Tapi kalau kita buka, akan boleh nampak siapa berbual. Jangan berbual. Ini semua kita ikut contoh siapa. Guru kita lah Habib Abdillah Jufri. Ngajar kat masjid. Kan kita bawa perempuan duduk atas. Masjid Singapura kan 2 tingkat gitu. Kita ngabuk. Kadang-kadang dia berbual kuat tau. Pasal apa? Ustaz pakai mikrofon. Dia tak pakai mikrofon. Jadi dia nak kasih kawan dia boleh dengar. Dia kuat sampai ustaz boleh dengar kat bawah. Alamak. Dengar bual. Marah Habib Abdillah. Jangan berbual. Kaum ibu. Orang tengah bersyarah di bawah sini awak berbual pula ya. Mesti dia marah. Itu cara dia punya marah. Tegak-tegak ya. Satu yang ketika kursus imam. Dia Masjid Hasanah Singapura. Dia datang semua imam tak imam. Kalau dah kumpul, kadang-kadang capek budak-budak. Wow kat belakang, kena tengking kan Habib Abdillah. Yang kita belajar bab ini ni kerana itulah, kerana peristiwa itulah. Jangan berbual. Kita tengah kuliah kat depan awak berbual pula. Nanti tak faham sibuk tanya. Kita ni ada mata pelajaran nak dihabiskan. Ada silibus, ada waktu terhad. Kita tengah berbual, tengah-tengah cakap awak berbual. Tak konsentrasi. Nanti tak faham, ustaz boleh jelaskan lagi. Time dijelaskan dengan betul-betul. Awak ni belajar rajin, tapi adab belajar tak belajar. Nanti belajar semua tak dapat. Ini saya rekodkan balik yang kita ingat, kita keluarkan balik. Pada lantaran peristiwa itulah kita sungguh-sungguh nak belajar adab ini, dan seberapa daya aku nak ajarkan dengan kawan-kawan, biar kalau ada Habib Abdillah pun tak kena marah. Begitu ya. Itu kita ingat apa, dia kalau orang marah berbual dalam kuliah dia, dalam hati kita nasiblah orang ni kejap lagi mesti kena marah dengan ustaz. Sekejap lagi kena marah dengan ustaz. Tegak-tegak dia kalau bilang imam-imam belaka tu. Kenapa lebih kurang
25 tahun yang lalu peristiwa ini. Begitu ya, lama dulu ya. Begitu dia marah, tegak-tegak gitu. Ustaz, imam-imam tu kalau jumpa jadi macam budak-budak. Dia bual-bual dengan member dia, bual-bual kerana marah dengan Habib Abdillah. Satu pulanya yang ada suka menyampuk. Ustaz cakap menyampuk. Ustaz cakap dia menyampuk. Kita suka tengok ekspresi dia macam mana. Dia guru kita mengajar, kita tengok dia. Tengok ustaz dia tak marah tegak-tegak, tengok macam mana dia. Observe aja. Ustaz cakap, Ustaz tengok buku, selalu cakap mesti dia campur. Ustaz memang gitu ya. Ini belakangnya selalu cakap mesti dia jadi tukang support. Tengok macam mana reaksi. Tak pandai tahu Ustaz Abdillah. Dia baca kitab. Jadi baca orang semua tengok konsentrate dia bacakan. Setengah-setengah tu dia baca. Tetapi nanti dia tahu orang ni akan, dia tunggu sambil dia baca, orang ni akan senantiasa alert dia kan. Tengah dia baca, orang tu tengah tengok dia, ataupun kadang-kadang suruh kita baca. Jadi apabila kita baca, orang lain pun baca juga kan, sama-sama simak kita baca. Jadi setengah orang tengah baca, nanti baca. Bulan tengah baca, jadi orang suka konsentrate kan. Tapi yang kaki nyampuk ni dia tak konsentrate tau. Dia tengok ustaz terus cekak dia. Cekak dengan pandangan. Kita tengok ustaz gini kan dia. Few second dia mendelikkan matanya. Itu semua taktik Habib Abdillah dia punya cara. Begitu. Dia tak nak tegak-tegak hembus depan itu orang. Yang tadi few group, sebab tu dia marah beberapa orang. Tapi dia satu orang. Tak gitu. Pula ustaz juga, imam juga. Awak baca. Jadi orang tengah baca, yang lain pun tak nampak kan. Jadi dia kan gitu sikit. Jadi yang ini akan tengok dia. Sebab dia kepo kan. Dia tengok aja Habib Abdillah, tengok dia gini, tenung. Terus senyap satu hari. Semua tu kita biasa nampak dia punya cara guru kita. Jangan sampai guru buat reaksi kita dengan kita begitu. Begitu ya, itu cara guru-guru kita kalau dia nak tegur murid, yang ada tegak-tegak, yang ada dia marah, yang ada dia tengking, yang ada dia cekik dengan pandangan mata dia, capture few second dia tengok, senyap satu hari tak cakap. Masya-Allah, begitu ya. Semua tu kita biasa nampak, kita dah tua sekarang ya. Semua kita dah biasa nampak begitu cara guru-guru kita. Semua ada ya. Pengacau kuliah senantiasa ada. Sibuk sekali, ya Allah, sibuk sekali, ya Allah ya. Bahawa jangan dia berbisik-bisik dengan orang yang duduk bersamanya di hadapan gurunya, kerana ditakuti akan mengganggu gurunya dan dia akan ditengking oleh gurunya pula. Itu kita tambah. Tak ada dalam kitab ni, kita tambah ya. Kita tambah macam mana ustaz ni cakap, tak ada. Kita tambah begitu ya. Baik. Yang ke-8, bahawa jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya. Bahkan hendaklah ia duduk dalam keadaan tunduk dan beradab seolah-olah dalam sembahyang. Sebab tuntut ilmu kan ibadat, dan ibadat kan perlu ketenangan. Jadi jangan, orang bilang jangan gelisah. Jangan gelisah ya. Jangan gelisah, jangan pencilaan. Tidak anteng duduknya. Tak anteng tu apa? Yang anteng tu macam mana? Macam ni nama anteng lah duduknya. Kalau pencicilan, budak-budak lompat-lompat, itu nama pencicilan. Kalau pencilaan boleh jadi dia still stay put, tetapi badannya tu tak boleh tenang. Itu pencilaan namanya ya. Jadi kalau tengah dalam kelas jangan pencilaan, biar yang anteng. Carilah kamus, tanya Ustaz Sahar pun boleh ya. Jadi jangan pencilaan dalam kelas ya. Kita duduk yang ada dia pandang 1001 macam lain, dia pandang kecuali muka Ustaz. Tengok kipas, tengok lampu, tengok gini. Yang kita bilang tadi, yang ada datang bukan datang kuliah, bapak dia ajakkan. Lepas tu dia blank mind. Yang ada dia tak blank mind, tapi dia tengok benda lain. Tengok beg kawan dia, tengok songkok kawan dia. Semua kita nampak. Semua kita nampak. Nanti kita ketuk meja lagi. Konsentrasi. Kenapa dia terperanjat? Pasal memang dia tak konsentrasi. Yang lain tak terperanjat. Pasal yang lain tengah konsentrasi. Kenapa dia seorang terperanjat? Pasal dia tak konsentrasi. Tengok sana, tengok sini, gelisah. Sekejap duduk kaki sini, sekejap duduk kaki sana, sekejap betulkan serban, sekejap begini, sekejap begini, sekejap begini. Tak suka. Belajar duduk. Jangan tengok sana, tengok sini. Pencilaan. Tak bagus ya. Duduk yang anteng gitu ya. Jadi tenang dan duduk dapat ilmu. Sedang dicurah ilmu oleh Allah dalam hati kita. Kitanya kok tak tenang.
Tak baguslah macam ya. Bahawa jangan ia banyakkan pertanyaan kepada gurunya tak kala letih. InsyaAllah yang akan kita sambung baca pada lain kali ya. Asar 431. Baik, kita baca sambil alihkan kita sikit. Tak kasih contoh. Gurunya ditanya semau-maunya. Tak maaf lah ya. Ustaz, nanti ada ceramah kat tempat sekian-sekian, saya ambil ustaz dia. Bolehlah. Kita tunggu. Ingat, kalau nak ambil ustaz, beberapa perkara kau kena jaga. Nombor satu, kau jangan lambat. Dia ada time dia nak tepati. Orang undang dia pukul sekian-sekian. Dan lepas dia acara itu ada acara lain. Kalau dia dah lambat, dia nak extend kat tempat ini, orang pun mungkin ada acara lain. Dan dia jadi kerana dia tak menepati janji dengan orang ini. Dan dia dah cepat, kau yang buat dia lambat. Macam-macam 1001 macam alasan. Kau bilang begitulah, beginilah, traffic jam. Traffic jam pula awal sikit ke apa ke gitu kan ya. Nanti pasal kau gurunya cepat, jadi guru jadi lambat. Satu, jangan lambat. Nombor dua, jangan drive ikut suka hati kau macam makan angin. Slow. Kalau slow pun aku boleh bawa sendiri. Yang okey lah, suruh pecut sangat pun jangan. Nanti kau kena saman dan bahaya. Maknanya yang patut-patutlah. Patut-patut semua begitu. Slow sekali. Alamak, pukul berapa nak sampai ni? Alamak, nombor dua. Nombor tiga, jangan buka radio. Ini ustaz-ustaz tak suka dengar radio. Buka radio, buka keroncong, buka ghazal. Allah, tak bagus itu semuanya tu. Kau buka radio, maknanya kau menghiburkan dia dengan alat-alat muzik yang dia tak suka dengar. Nombor 4, jangan buka Quran. Sudesh, Shuraim. Jangan. Nombor 1, kenapa tak buka Quran? Nombor pertama yang baca pasal Wahabi. Dia tak suka orang Wahabi. Baik. Kemudian kalau kau, tapi kerana bacaan tu Quran, jadi dia suka juga. Kalau kau buka Quran, bermakna kau tak kasih dia cakap bola semata. Sebab kalau Quran kan dengar. Habis kan dia ustaz kadang nak tanya kau, kadang-kadang dia nak bertanya khabar, kadang-kadang nak itu. Tapi kalau dia baca Quran tak dia cakap, senyap saja. Jangan buka radio dengan Quran. Yang kelima, jangan banyak tanya. Ustaz nanti pergi sekian-sekian saya ambil ustaznya. Bolehlah. Tanya satu, tanya. Alamak. Dari sini nak pergi sini, aku kena jawab forum. Allah. Dan aku ni nak pergi forum. Jadi aku ada double majlis. Kan penat. Kadang-kadang kita duduk tu nak lelap sekejap. Kadang-kadang ketika itulah kita nak semak apa agaknya yang aku nak cakap. Kadang-kadang pasal nak ambil tenang, nak ambil apa semua. Tanya, lepas satu tanya. Jadi pendapat ustaz macam mana pula ustaz? Bagaimana pula ustaz? Alamak, ada forum pulanya. Alamak, ada forum. Jadi ada double forum. Puaslah bahawa ustaz ni macam-macam saya dapat tanya. Puaslah. Tapi ustaznya kesian tak dapat bernapas. Kaunya puas, ustaznya tak dapat bernapas. Agak-agaklah kasihlah macam dia rehat sikit. Saya suka lah bawa ustaz lagi ya. Lain kali saya bawa lagi ustaz dia. Barang ni jauhkan. Kadang-kadang Allah. Begitu ya. Jadi kalau nak bawa ustaz-ustaz jangan begitu. Satu lagi, jangan kasih dia duduk belakang. Sebab bukan adabnya orang-orang alim kita dudukkan belakang, dudukkan depan. Pada kita pesan kau selalu pasal apa? Kenapa kita duduk belakang? Pasal kau banyak tengok cerita di bakhil, toki-toki duduk belakang. Ini ulama kena duduk depan. Kau jangan dudukkan dia belakang. Jadi dia semua belakang kau ke depan main radio. Alamak, tak umpama. Duduk di depan. Kasih duduk depan. Begitu ya. Kalau duduk belakang itu di antaranya orang sekarang ya. Adab-adab nak ambil guru ya. Tak mesti kita besar, tak mesti kita kecil. Kereta apa pun boleh juga. Itu ya. Jangan pulanya. Satu lagi, kalau tak pandai jalan jangan nak bawa. Nanti tak sampai-sampai lepas dekat setengah jam pun tak sampai-sampai. Alamak. Kau pastikan kau nak bawa, kau tahu jalan. Kau tak tahu jalan, kau cari orang yang tahu jalan. Saya tak pastilah. Alamak, kau tak pasti. Aku pun tak pasti macam mana kau dah begini. Ya sudah, apa yang tahu kalau Allah lah kalau gitu. Bermakna tulisannya aku akan sampai 45 minit kemudian. Hanya cakap 10 minit. Apa nak buat? Tuhan tulisan begitu. Nak marah dia pun tak boleh. Dia besar hati nak bawa kita. Cuma kau kena faham lah. Begitu ya. Allah. Itulah dia. Kadang ya. Macam-macam semua tu. Itu sebenarnya adab-adab tambahan. Kalau kita dengan ustaz macam mana. Ya. Kita baca tentang manfaat ya. Orang baca Al-Quran, orang dalam kubur dapat manfaatnya.
Kalau tentang baca di kubur, tak ada khilaf. Confirm rahmat turun, confirm dia terampun. Pasal apa? Nabi taruh pelepah tamar saja. Sebelah sini, dua-dua terlepas siksa kubur. Kalau dah bacaan daripada pelepah tamar saja, yang masih hijau dia berzikir, boleh manfaat bagi si mati. Ni kan pula sahabat dia datang baca Al-Quran Al-Karim, lebih manfaatnya. Kalau tentang baca di kubur, memang tak ada masalah. Datang orang-orang ahli bid'ah ni pula mengatakan ini kuburiyun. Astaghfirullahalazim, dah kau tak nak ziarah kubur, Rasulullah suruh ziarah kubur kerana ingat akhirat, kau tak nak ingat akhirat. Dan kita ada prosedur dan tata cara ketika ziarah kubur, apa nak baca, dan banyak dalil-dalilnya apa semua. Kau tak semena-mena kau tuduh tohmah bilang sembah kubur, puja kubur. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan semua dah biasa ikut pergi kubur kan? Ikut saya ke ikut siapa-siapa Habib-habib pergi kubur, Tok Kupalo ke pergi mana semua. Ada tak salah satu pada tuan-tuan guru kita, ustaz kita ajak sujud depan kubur? Ada tak? Ada tak yang memuja kubur? Wahailah tokku tuan besar, wahailah. Ada tak? Tak ada kan? Ada tak yang apa semua peluk-peluk kubur? Ada tak? Ada tak yang raung-raung kubur? Ada tak yang tawaf keliling kubur? Ada tak? Ada tak ada apa? Assalamualaikum, baca Yasin, berdoa, sedikit tausiah mengenai sahibul kubur itu. Begitu. Jadi apa, kita ada tata cara kita. Dia sebutnya kita dengan macam-macam sebutan yang tohmah. Dah orang-orang yang memang tak pergi, tak apa semua, temakan cakap dia. Yang ada temakan cakap dia. Kalau bangsa dia tak apa juga, ahli sunnah jamaah kita pun terikut-ikut cakap dia. Alamak, susah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummati ummatun marhumatun tadkhulu quburaha bidhunubin kaljibali wa takhruju minal quburi wa qad ghufira laha bi istighfaril ahya'i lil amwati was sadaqati wad du'a wa qiraatil Qur'an ta'tihim biha al malaikatu fi atbaqin min nurin muhammaratin bimanadila min sundus wa taqulu li ahadihim hadhil hadiyatu ba'athaha ilaika fulanun fayasurruhu dzalika wa yafrahu bihi. Umatku ialah umat dirahmati Allah, subhanallah. Umat dirahmati Allah Ta'ala ya, sampai dah mati pun masih depan rahmat. Abi kata amal dah mati putus amal kecuali 3. Anak yang saleh mendoakan, ilmu manfaat, dan juga amal jariah. Apa sebab orang punya doa sampai begini? Kan ini tak termasuk anak 3. Yang bilang yang beri manfaat setelah mati anak 3 perkara. Anak saleh, ilmu jariah, amal jariah dan ilmu manfaat Rasulullah. Dan yang mengatakan bacaan dan sedekah manfaat pun Rasulullah. Macam mana kau nak reject? Ya, kalau gitu bermakna yang 3 ini pun dapat manfaat, yang lain pun ada manfaat. Sudah, yang cakap ni Rasulullah, yang cakap ini pun Rasulullah. Jadi kau araikanlah. Kau gembira, yang cakap Rasulullah ini pun cakap Rasulullah. Dan kalau kita nak gabungkan dua-dua hadis itu pun tak ada masalah. Lantaran dia ada melahirkan anak-anak yang saleh, ustaz. Kita pergi lalu pun, ini bapa ustaz kita fatihahkan. Berkat anak saleh tak tu? Berkat anak saleh dapat. Kadang-kadang dia bukan ada anak saleh doakan dia, pasal dia kiai besar, dia akhlaknya baik, semua begitu. Lantaran ilmu dia, orang suka nak kuburkan, orang suka nak ziarah kubur dia, orang suka nak haulkan dia, orang suka nak tahlilkan dia. Manfaat ilmu dia tak tu? Manfaat daripada ilmu manfaat dia sampai selepas 100 tahun orang masih suka nak mendoakan dia. Yang ada dia pulaknya bina madrasah, bina apa, maka orang buka itu. Mari kita mulakan majlis kita dengan Fatihah untuk pengasas madrasah ini apa semua itu. Itu hasil daripada ilmu amal jariah dia tak? Hasil. Jadi kalau dah boleh Nabi boleh sampai, kau jangan terus singkatkan. Tak sampai kecuali 3. Itu Nabi cakap, dan ini pun Nabi cakap. Bukan orang lain cakap. Yang itu Nabi cakap, yang ini orang lain cakap. Boleh kau tolak cakap orang lain. Ini cakap Rasulullah. Jadi kau kena sama ada kau gabungkan ataupun kau yang anggap ini boleh, ini boleh. Kau anggap itu terlebih utama yang 3 itu, dan yang ini kena sampingan. Yang itu 3 utama dan ini adalah sampingan. Itu adalah sampingan. Ya, baik.
Umatku adalah umat yang dirahmati. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa seperti gunung. Allah. Dan keluar daripadanya sedang mereka telah diampunkan dari dosa-dosa itu. Mati dosa segunung 300 tahun kemudian. 500 tahun dahulu. Sikit dinicil orang. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Terampun berapa persen dosanya. Terampun berapa butir. Lepas masa hari kiamat dosanya pun zero. Bangkit dah tak ada dosa. Dia masuk kubur banyak dosa, dia bangkit. Alamak, kena hisap. Kok mana dosanya kok dah tak ada. Dah terampun lantaran berkat doa orang-orang yang hidup. Jadi beres kuburnya. Dapat beres ahwal kuburnya. Kenapa? Orang-orang hidup mintakan ampun baginya. Baik. Yaitu dengan istighfar orang-orang yang hidup kepada si mati, sedekah dan doa dan bacaan Al-Quran untuk mereka. Pada malaikat membawa semua itu dalam talam-talam besar dari cahaya. Talam-talam ya, atbaq tu talam ya, bukan piring ya. Piring besar tu talam lah maknanya ya. Dengan talam-talam dari cahaya. Kita talam dari tembaga dah special ya. Talam daripada kristal pun special. Ini talam daripada cahaya. Allah, macam mana lah yang dibawa? Apa yang dibawanya tu ya? Ditudung pula dengan kain sutera, ada tudungnya pulanya. Dah talam cahaya ada tudungnya. Kemudian pada malaikat itu berkata kepada tuan yang punya, inilah hadiah yang dikirimkan si fulan untukmu. Maka si penerima itu akan merasa senang dan gembira. Ya, dengan kiriman orang-orang yang hidup ya. Kita kirim apa-apa semua didapat pahalanya. Kau tengok ni. Kalau Nabi yang cakap siapa? Rasulullah. Yang itu cakap apa? Rasulullah. Cuba mungkin hadisnya yang itu lebih kuat, yang ini kurang kuat. Tapi tetap ini adalah hadis. Mereka tolak, ini semua hadis palsu. Tak apa. Hati. Sebab mereka dah confirm dapat nikmat syurga. Sebab mereka dah confirm dalam kubur tak akan bahaya. Itu mereka tak heran pahala-pahala begini. Suka hati mereka. Sebab mereka semua orang yang kiranya amalnya dah top class. Jadi tak heran. Kau cakap tak sampai. Allah. Ini ada satu cerita kawan saya. Tapi tuan-tuan jangan buatlah. Dia nakal tau. Dia jumpa orang pahaman gini. Tak sampai. Tak ada manfaat. Apa aku doa pun tak manfaat. Dah mati. Tak ada kena-mengena. Kau doa apa pun tak ada kena-mengena dengan dia. Sikit pun tak ada kesan sama diri dia. Kau doa lah apa, tak ada kesan. Ya. Kau dah meninggalkan. Dah. Sebab orang mati, orang hidup punya doa tak kesan pada si mati kan. Baik, kalau gitu tak apalah. Mak kau dah meninggal apa doa. Ya Allah, mak pulan ini kasih azab kubur. Siksa kubur. Bakar ya Allah. Himpit ya Allah. Marah pula. Kata kau tak kesan. Kau doa pahala, doa baik pun tak kesan, doa jahat pun tak kesan. Apa kau tak payah takutlah. Kan pada kau tak kesan, sikit pun tak kesan. Dah mati habis cerita. Kau bilang tak kesan. Kalau itu aku doa, aku tak payah marah. Pasal apa? Tak kesan apa? Apa sebab kau nak marah? Sikit. Kau jangan sembarang kau begini kan. Mak kau kena azab. Kan tak kesan pula mak kau kena azab. Apa begitu? Kenapa kau marah? Sebab kau takut kalau Allah kabulkan. Begitu juga aku baca kerana aku harap Tuhan sampaikan. Begitu ya. Tapi kita jangan buat gitulah nanti gaduh. Kawan ni dia begitu. Ya Allah, mak pulan ini tegak-tegak dia. Bakar ya Allah, sempitkan kubur ya Allah, kena azab dan siksa. Marah, tak terima. Apa sebab kau marah? Kau kan tak ada kena-mengena, tak ada apa, jangan marahlah. Bermakna tak payah marah, tak payah apa, memang tak sampai langsung. Marah, takut pula mak dia kena begitu. Allah, kita orang jangan buatlah, ni contoh saja. Ni contoh ya. Nak tak? Kan kita kalau bikin tahlil, bikin apa semua, tak sampai. Satu hari kita senaraikan semua nama orang-orang dah mati di kalangan mereka. Bilang, mari kita doa kutukkan mereka biar kena siksa kubur. Ya na'udzubillah, bukan itu cara kita. Bukan itu cara kita. Kadang-kadang macam nak buat juga cara begitu ya. Kalau kita doa untuk sekalian orang-orang jasawan kita nak hadiahkan ya. Doa untuk sekalian ahli bid'awan. Jadi macam begitu. Nak tengok dia ada terkesan buat. Orang ni jangan marahlah kan. Sebagaimana dia apa kita bilang ini tak sampai. Kita bikin itu pun dia jangan marah. Tengok dia marah ke tidak. Tapi janganlah kita bukan adab kita mendoakan orang yang bukan. Bukan adab kita nak mendoakan orang bukan. Ni cuma cakap ajalah. Cuma cakap aja ya. Kau janganlah marah kan.
Diberitakan kepada kami bahawa kalau kita dengar ini ya, diberitakan kami itu siapa? Imam Haddad tau. Dia tak bercampur dengan sembarang orang tau. Dia tidak dengar cakap-cakap yang lara tau. Dia tidak bercampur dengan orang bukan-bukan. Dan diberitakan, yang memberitakan itu siapa? Orang salih, orang yang benar, orang yang boleh dipercayai, orang yang thiqah, orang yang apa, tidak pembohong, dan orang yang apa, salih. Jadi jangan angkat ini berita apa, siapa dan apa yang didengar, dan dari siapa yang diterima itu, ya. Bahawa ada orang yang mimpikan seorang mati, lalu ditanyakan halnya. Maka jawab si mati itu, aku telah disambut oleh malaikat, di tangannya tu ada satu cokmar dari api untuk dibakarnya ke mukaku. Allah, cokmar ya, perkataan tu cokmar. Cokmar tu apa? Kalau tongkat tu yang halus, cokmar tu yang macam atas mimbar tu. Macam atas mimbar tu cokmar ya. Ada cokmar, apa dibakarnya, apa cokmar bernyala api nak dipentongkannya ke mukanya. Dengan tak semena-mena ada orang dari hidup mengucapkan, moga-moga Allah merahmati si fulan, maka api itu pun padam. Lepas tu kita kalau nak sebut orang mati, kita jangan sebut awah fulan, awahnya dulu. Jangan sebut almarhum. Almarhum tu maknanya yang dirahmati Allah Ta'ala. Oh fulan, Allah yarham. Piramli, almarhum Piramli. Saloma, Allah yarhamha. Pamannya. Terus dapat rahmat. Dapat rahmat, terampun dosa. Ini orang bilang, puji pun rahmati. Kali kemudian malaikat dah bawa cukmar nak pentung dia, tiba-tiba tak padam. Pasal apa? Ada orang dulu disebut almarhum fulan bin fulan. Kalau dah saudaranya menyebutkan dia dirahmati, saudaranya begitu husnuzan yang Allah Ta'ala merahmati dia, dan Allah pada zan orang terangkat. Terangkat. Begitu ya. Kita sebut almarhum ya, Allah yarham ya, wa awah fulan. Begitu ya. Janganlah begitu ya. Di antara hadiah besar yang mendatangkan keberkatan dan kemanfaatan yang banyak kepada si mati ialah membaca Al-Quran Al-Azim serta menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Amalan ini telah dilakukan oleh banyak orang Islam di sepanjang masa dan di berbagai-bagai tempat. Bukan hanya di tanah Melayu, bahkan juga di negeri-negeri Arab seperti Hadramaut, Mesir, Jordan, Syria, bahkan di seluruh pelosok dunia. Itu saya tambah, tak ada dalam kitab. Begitu ya. Kita tambah. Awak tengok mana Ustaz ni baca. Tak ada itu, kita tambah. Baik. Maka yang enggan melakukannya itu adalah dalam kerugian yang besar. Kerana apabila matinya kemudian, janganlah diharap akan ada orang membacakan untuknya juga. Itu pun kita tambah. Kita tambah ya. Itu ulasan daripada apa yang dicakap oleh Imam Haddad ini. Kalau cari tak jumpa, kita tambah ya. Kita tambah sedikit ya. Baik. Nabi bilang, umat aku tak akan sepakat dengan benda salah. Benda tahlil ni semua buatlah, Mesir buat, Jordan buat, semua buat. Yang tak buat orang baru yang segelintir manusia yang belakang ini saja. Semua buat. Kalau Mesir nak bikin tahlil keluar surat khabar, zikral arba'in, peringatan hari 40 hari kematian. Keluar gambar lagi, keluar surat khabar lagi ya. Peringati 40 hari kematian fulan-fulan. Kalau dah Hadramaut mereka baca bukan sekat kulhu 3 kali, berpuluh kali khatam. Tapi ini semua mesti pastikan ya, harap kita mesti husnul khatimah. Mati husnul khatimah itu bermakna mati masih dalam agama Islam. Walau dosa besar sekalipun, sedikit diansurkan boleh ampun juga. Na'udzubillah, kalau kau mati dalam su'ul khatimah, bermakna mati dalam keadaan iman, syahadat tak dapat dipertahankan. Allah 100 orang bacakan Quran 100 kali khatam setiap 100 hari sekalipun, satu huruf pun tak dapat pahalanya. Sebab kalau mati kafir tak dapat pahala kan, tak dapat manfaatkan. Yang sembahyangkan kau satu padang sekalipun, sedikit tak dapat pahalanya. Ya. Orang sedekahkan atas nama kau, bikin masjid besar sekalipun, sedikit tak dapat pahalanya. Kalau mati dalam su'ul khatimah, na'udzubillah, itu yang paling ditakuti. Kalau mati dalam husnul khatimah, walaupun sebahagian dosa belum terampunkan, walau banyak dosa belum terampun sekalipun, masih boleh ansur. Paling tidak nanti boleh dapat syafaat Nabi di yaumil akhir. Paling tidak dah masuk dalam neraka, boleh keluar lagi. Boleh keluar lagi ya. Boleh keluar. Baik.
Ada hadis-hadis yang menerangkan perkara ini, tetapi semuanya adalah hadis yang dhaif, lemah. Kau tengok ya, Imam Haddad pun tahu, ulama kita semua cukup lengkap lah, semua tidak buat hukum kecuali hadis-hadis sahih belaka. Hadis dhaif dipakai untuk fadail amal. Hadisnya yang mengatakan sampai boleh kirim, lemah. Tetapi yang kita isi dengan benda lemah tak? Tak lemah, macam sebahagian daripada hadis-hadis di Sya'ban. Setengah hadis-hadisnya lemah. Tapi kita isi dengan apa? Kita isi dengan Quran, kita isi dengan baca Yasin, kita isi dengan doa. Dan doa tu sendiri hadisnya tak lemah. Ud'uni astajib lakum. Dan apa? Dengan baca Yasin tak lemah hadisnya, dengan hadis-hadis Nabi suruh baca Yasin, semua begitu ya. Walaupun yang mensarankan hadis lemah, tapi pengisiannya bukan dengan benda-benda yang lemah, bahkan dengan benda-benda yang valid, benda-benda yang cukup tinggi, yang tinggi nilai standarannya itu. Bahkan ada nas-nas daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih-sahih belaka. Fadail amalin setakat mencadang dan mensyorkan, tapi kita punya pengisian dengan benda-benda yang elok-elok. Buat jamuan lepas makan, umpamanya. Wajib tak? Tak wajib kan? Bagus tak? Bagus. Yang suruh siapa? Bukan menteri, bukan siapa. Ustaz-ustaz kita biasa. Setakat mentang-mentang suruh ustaz-ustaz, bukan menteri, bukan apa. Kasih apa? Roti kering, biskut keras aja, tidak. Walaupun bendanya tak wajib, walaupun tidak ada arahan daripada siapa, tapi kita isi dengan apa? Isi minyak, isi dengan apa? Ikan tiga rasa, isi dengan apa? Air beraneka rasa. Begitu. Jadi kita bukan mentang-mentang ingat ini hadisnya lemah, kita punya pengisian bukan lemah belaka. Pengisian kita bukan lemah belaka. Macam malam awal Muharram. Memang tak ada Nabi doa pada malam awal Muharram. Tapi kau jangan bilang Nabi tak doa pada malam itu. Tiap malam pun Nabi doa. Siapa yang bilang, mana Nabi ada baca doa? Salah besar cakap tu. Nabi tiap malam ada doa. Takkan malam awal Muharram pun Nabi tak ada doa. Nabi tiap-tiap malam pun ada doa. Takkan malam itu Nabi tak doa. Pembohong orang yang bilang, mana Nabi ada doa? Tiap-tiap malam Nabi doa. Tiap-tiap malam Nabi sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Siapa bilang Nabi tak ada doa? Cuma doa yang khusus tu tak ada. Tapi kita punya doa pengisiannya. Doa yang kita buat doa secara khusus. Doa yang khusus memang tak ada surah-surahnya. Tapi kita punya pengisian lebih daripada khusus. Bersyukur panjang umur setahun, bersyukur dapat ibadat, harap diterima oleh Allah Ta'ala. Kemudian dalam setahun akan datang tak dipelihara oleh Allah Ta'ala. Pengisian kita bukan dengan benda bukan-bukan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Hafiz As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Akan tetapi hadis-hadis daif pun boleh diamalkan dalam bahagian fadail amal. Dan semua yang disebutkan di atas tadi pun hal-hal merupakan kelebihan-kelebihan dalam amalan fadail amal. Bukan menjadi hukum syarak. Baik ya. Kita baca sedikit lagi. Dan hadiah Al-Quran yang sangat memberi manfaat kepada orang mati, kendati pun seluruh Al-Quran itu baik dan penuh berkat, ialah membaca 11 kali surah Al-Ikhlas yang sangat mulia itu. Hal ini telah disandarkan dengan beberapa mimpi yang benar dan diberkati. Lantaran itu hendaklah setiap orang membaca 11 kali daripada surah yang mulia ini pada tiap-tiap malam, ataupun tiap-tiap hari, ataupun lebih dari itu, ataupun kurang, meskipun sekali seminggu pada malam Jumaat, dan dihadiahkan pula pahalanya untuk kedua ibu bapanya, untuk guru-gurunya, ataupun sesiapa yang dipandang berhak atas dirinya. Baik itu ya, kalau baca Qul Huwallah, kita ziarah makam, bacanya apa? Sama ada Yasin ataupun Qul Huwallah 11 kali. Sangat besar sekali ya. Kalau tak pergi kubur pun, dari mana-mana lah, setiap hari lah hadiah untukkan mak bapak kita gitu. Kalau tak setiap hari pun, kerap-kerap kali lah, jangan tak hadiahkan. Qul huwallahu ahad 11 kali. Ya, sangat-sangat besar fadilatnya. Tiap-tiap yang harus mendoakan bagi tiap-tiap orang harus mendoakan bagi orang-orang matinya. Tidak lupa mohon keampunan baginya dan bersedekah untuknya. Jika ia tidak lakukan hal ini, tentulah ia juga akan dilupakan oleh kaum keluarganya kelak apabila ia mati. Dan seterusnya hal ini akan terputus hingga kepada anak cucu. Allah. Dan yang dah mendoakan kita berapa ramai tak? Tak ramai. Orang saleh Tok Kepala sampai berapa ratus tahun, 100 tahun dia masih doakan dia.
Imam Haddad lepas dekat 400 tahun orang masih doakan kita. Kalau kita siapa? Harap hanya anak kita, jiran kita. Sekarang masih hidup aja kita tak doakan orang-orang mati kita. Kita mati, orang-orang yang tak doakan. Dia mati lagi tak ada siapa nak doakan kita. Yang kenal kita pun tidak mendoakan kita. Ini kan pula yang tak kenal kita selepas zaman kita nanti. Kalau kita mendoakan untuk orang yang sezaman dengan kita dan juga untuk orang yang lain zaman pada kita, nanti kita dah meninggal dunia juga kita didoakan untuk orang yang sezaman dengan kita dan juga untuk orang yang lain zaman pada kita selepas kita. Apa kita buat, begitulah kita diperbuat. Ya, baik. Sebab siapa yang ingat, nescaya ia akan diingati. Dan siapa yang lupa, nescaya ia akan dilupakan pula. Sedang Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan pahala orang yang mengamalkan kebaikan. Begitu ya. Alhamdulillah, Dufri bilanglah, kau jangan larang orang buat tahlil semua. Taruhlah tak sampai sekalipun, tetap yang buat tu dapat pahala. Betul tak? Pahala tak sebut la ilaha illallah? Pahala tak? Pahala tak mendoakan orang? Tak sampai sekalipun, tapi pahala tak? Pahala. Maka kau jangan larang. Termasuk dalam dia buat zikir, kau boleh larang pulanya. Ya. Wallahu alam bisawab. InsyaAllah kita baca dalam bab ziarah kubur. Ya. Awal-awal Islam Nabi tegar sahabat-sahabat ziarah kubur. Sebab mereka baru daripada lepas zaman jahiliah. Maka bikin bukan dekat tanah kubur. Di antaranya apa? Sampai kubur mereka meraung-raung. Di antaranya apa? Sampai kubur mereka memuja-muja setengahnya. Benda-benda khurafat. Dan di antaranya apa? Macam ayat Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Mereka menumpuk-numpuk, mengumpul-ngumpul sampai pergi kubur. Apa tu ceritanya? Apa mereka kumpul? Sebab turunnya tu bukan kumpul harta tau, kumpul nama. Kabilah kami banyak pahlawan. Kabilah kami lagi banyak sastrawan. Kabilah kami banyak dermawan. Kabilah kami lagi orangnya semuanya rupawan. Kabilah kami orangnya tak ada yang tak karuan. Kabilah kami orangnya semua macam-macam lah. Macam-macam. Semua begitu. Kira-kira. Kau begini, kau dah mati, kau lagi banyak lagi. Kau tengok, ini kubur atuk aku, ini kubur moyang aku. Kalau kira orang dah mati, kita pun lagi banyak. Sampai pergi kubur. Nak begitu. Atun alhaakumut takatsur. Mereka suka membinasakan, mereka suka mengumpul-ngumpul yang banyak. Ngumpul apa? Ngumpul nama. Ngumpul nama, glamour untuk bangga-banggakan. Sampai pergi kubur. Itu awal-awal Islam Rasulullah larang orang-orang pergi kubur kerana macam-macam kegiatan yang tidak-tidak. Kita pun kalau pergi kubur jangan begitu. Kubur balik kampung, kubur saudara kita. Ini anak punya pak saudara, mufti. Ini anak punya atuk dulu, khatim so. Anak gini. Janganlah. Kau masuk dalam ayat itu. Yang orang kan suka begitu kan ya. Ustaz ziarah kubur anak punya atuk, anak punya bapak, ini boleh. Dia orang lain cakap, jangan kita cakap. Begitu ya. Yang kita nanti masuk dalam bab ini pulanya. Wallahu a'lam bishawab.